Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Abi Abu Nur. Nombor matrik 17 DEP 20F1018. So hari ini saya ingin membicarakan tentang kehebatan solat kepada umat Islam. So mari kita mulakan dengan pengertian. So apa itu solat? Solat dari segi bahasa ialah doa. Manakala dari segi istilah ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan juga disudahi dengan salam beserta syarat-syarat yang ditetapkan. So sebagai contoh, contoh solat adalah di sebelah kiri kita gambar itu. Gambar itu seseorang yang sedang melakukan solat dan berada di keadaan sujud. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Ashraf bin Khairul Nizam dan nombor matriks 17 DEP 20F1020. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang dalil kewajipan bagi solat. Okey, firman Allah Taala daripada surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu ataupun kerjakanlah dengan tetap dan sempurna tepat pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta ataupun asar, dan berdirilah kerana Allah dengan taat dan khusyuk. Okey, seterusnya firman Allah Ta'ala tentang kewajipan solat adalah, ianya berada dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadatnya kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Sekian daripada saya, Muhammad Ahmad Ashraf. Assalamualaikum, saya Muhammad Azin Naim bin Syariful Bahrim, 17 DP 20F1016. Jadi saya akan menerangkan tentang kelebihan dari sudut sains, iaitu solat. Yang pertama, kalau berdiri tegak, ia dapat membantu mengawal keseimbangan badan. Yang kedua, ia dapat melancarkan pengaliran darah kita lah. Yang ketiga, dia dapat menggerakkan tulang dan juga otot kita. So yang seterusnya, bagi di bahagian rukuk. So rukuk ni bila kita lakukan, kita dapat membantu mengalirkan darah jalan dengan lancar, otot besi, peha dan juga dapat direnggangkan. Dan juga rukuk ni dia teknik rawatan yang berkesan bagi merawat sakit pinggang, dan juga ia melancarkan fungsi buah pinggang kita. Okey, bagi posisi sujud pula, dapat mengurangkan lemak di bahagian perut dan dia dapat melancarkan pengaliran darah di otak kita. Bagi kaum wanita pula, posisi sujud ni dia merupakan terapi yang baiklah bagi penyakit uterus. Dan seterusnya, rawatan yang efektif bagi masalah penyakit jantung dan juga tekanan darah tinggi. Okey, so bila kita berada di posisi duduk di antara dua sujud, ia dapat melancarkan darah lah di bahagian kaki. Dan juga ia adalah salah satu terapi yang berkesan bagi penyakit gout, sakit jantung dan juga stroke. Dan kelenjar peluh yang dilipat pada bahagian peha dapat diaktifkan. Jadi untuk posisi yang terakhir, iaitu duduk tahiyat akhir, dapat melancarkan pengaliran darah kembali ke jantung. Dan dia dapat mengaktifkan otot lantai pelvik. Dan dia dapat memecahkan asid lemak urik yang terkumpul di bawah kaki. Dan dia juga dapat mencegah penyakit gout dan seumpamanya. Sekian, terima kasih. Adalah hikmah solat di awal waktu. Yang pertama, membentuk disiplin diri. Setiap saat dirasakan sangat berharga dan tidak akan terbuang dengan perbuatan lara atau sia-sia. Sesungguhnya, disiplin diri yang kukuh terbina bermula dengan penjagaan solat pada awal waktu. Yang kedua, mendapat ketenangan hati. Kehidupan yang tenang adalah menjadi impian setiap orang. Kehidupan yang tenang adalah menjadi impian bagi setiap umat Islam. Islam telah mengajar kita bahawa ketenangan hanya boleh ditemui dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan solat adalah salah satu caranya. Yang ketiga, segala urusan dipermudahkan. Setiap manusia pasti mahu setiap urusannya dipermudahkan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mendirikan solat,
terutama di awal waktu, seorang itu akan mulai sedar bahawa Allah akan menjaga diri dan urusannya dengan cara yang paling baik. Yang keempat, mendapat keredaan dan keampunan Allah. Keampunan dan keredaan Allah adalah matlamat utama dalam hidupan seorang Muslim. Tiada gunanya kesenangan, pangkat, jawatan dan kewangan jika tiada keredaan Allah Subhanahu wa taala.